Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-hadi syurafa wa ala alihi wa sahbihi wa wafa. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dapat kita bertemu sekali lagi di dalam kuliah duha kita setiap minggu yang keempat, di mana kita membahaskan dan membacakan dan mendapat faedah daripada kitab hadis yang diberi nama pilihan kitab hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, atau dalam bahasa Arabnya Mukhtarul Hadithus Syarif, yang dikumpulkan oleh Al-Alama Al-Fadil Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah, kita telah pun sampai kepada hadis yang ke-8 insya-Allah pada hari ini, dan kita akan lihat dan baca, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmahnya dan pahalanya dan mengganjarkan kita sebaik-baik perlindungan dan memberkati kehidupan kita insya-Allah dengan kita berpaksikan agama Allah Subhanahu wa taala dan tunjuk ajar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk membaca hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, baina kullu adhanaini salatun liman syaa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baina kulli adhanaini salatun liman syaa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda yang artinya, di antara azan dan iqamah terdapat solat bagi mereka yang ingin untuk mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, hadis yang ke-8 yang di mana kita ketahui kitab Mukhtarul Hadis Syarif ini adalah kitab hadis yang berurutan mengikut huruf hijaiyah daripada alif hingga ya. Kita telah pun selesai membahaskan hadis-hadis yang bermula daripada huruf alif. Sekarang ni kita pada huruf ba pula. Huruf ba, di mana hadis ini bermula dengan huruf ba. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabi Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, baina kulli adhanaini salatun liman syaa. Di antara azan dan iqamah terdapat solat bagi mereka yang ingin untuk mengerjakannya. Jadi di kalimah di antara baina kulli adhanaini, di antara, kalau dalam bahasa Arab dari segi bahasanya kita kata dua azan, tetapi maksud azanaini, dua azan ini adalah azan dan iqamah. Jadi di antara waktu azan dan waktu iqamah, di antara waktu azan dan waktu iqamah terdapat salatun, terdapat salat. Dimaksudkan di sini salatun, adakah ianya salat wajib, salat sunnah, ataupun apakah solat yang dimaksudkan ini? Di sini kita memahami yang dimaksudkan di sini adalah solat sunnah. Solat sunnah, solatun liman syaa. Solat sunat bagi mereka yang ingin mengerjakannya. Maka di sini kita dapat melihat beberapa perkara yang dapat kita pelajari dari segi hukum dan juga dari segi amal ibadah yang kita lakukan pada setiap hari, iaitu amal ibadah solat, yang di mana kita ada perkara yang pertama, iaitu azan dan iqamah. Itu perkara yang pertama di sini disebutkan di dalam hadis, azan dan iqamah.
Kemudian perkara yang kedua adalah solat sunnah. Solat sunnah. Jadi solat sunnah ni boleh kita katakan solat sunnah yang berkaitan dengan solat 5 waktu kita, ataupun yang dikenali sebagai solat qabliyah ataupun ba'diyah, atau juga dikenali sebagai solat rawatib. Jadi kita akan melihat kedua aspek ibadah yang kita sebutkan tadi. Yang pertama azan dan iqamah. Yang kedua solat sunnah rawatib. Jadi moga-moga kita mendapatkan faedah daripada sesi kuliah duha pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan aspek ibadah solat dulu. Kita mulakan dengan aspek yang kedua. Saya ingin mulakan ibadah solat kita. Jadi di sini disebutkan baina kulli azanaini salatun. Jadi kita ada solat-solat sunnah yang boleh kita lakukan sebelum kita mendirikan solat dan setelah kita mendirikan solat 5 waktu, yang dinamakan qabliyah sebelum kita mendirikan solat dan ba'diyah setelah kita mendirikan solat. Ini juga dinamakan, sekali lagi saya sebutkan sebentar tadi, rawatib, solat sunnah rawatib. Jadi apakah itu solat sunnah rawatib? Solat sunnah rawatib adalah solat sunat yang kita lakukan sebelum kita melakukan solat 5 waktu ataupun sesudah kita melakukan solat 5 waktu. Jika kita melakukannya sebelum kita melakukan solat 5 waktu kita, ia dinamakan qabliyah, ataupun setelah kita melakukan solat 5 waktu kita, itu dinamakan ba'diyah. Dan ia terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah solat sunnah muakkadah, solat sunnah rawatib yang muakkadah, dan bahagian kedua adalah solat sunnah rawatib ghairu muakkadah, solat sunnah rawatib yang bukan muakkadah. Jadi berapa rakaat yang solat sunat rawatib muakkadah dan berapa rakaat solat sunat rawatib yang bukan muakkadah, mari kita bahaskan di sini. Jadi dari segi ilmu ni, kita sekarang sudah memasuki ilmu fikih pula. Daripada ilmu hadis yang kita pelajari, sekarang ni kita boleh membahaskan ilmu fikih dalam ibadah solat kita, di mana kita mendapatkan faedah daripada kita mengetahui solat sunat-sunat rawatib yang berkenaan dengan solat 5 waktu kita setiap hari. Jadi solat sunat rawatib kita sebutkan ada dua bahagian, yang muakkadah yang pertama, yang kedua yang ghairu muakkadah, yang bukan muakkadah. Jadi kita setiap kali kita ingin menunaikan solat 5 waktu, ada juga solat-solat sunnah yang kita boleh lakukan. Yang pertama, solat sunnah muakkadah itu terdiri daripada 10 rakaat. Solat sunnah muakkadah yang bahagian yang pertama itu terdiri mengandungi 10 rakaat. 10 rakaat ni berapa banyak kali kita solat 10 rakaat ni? Kita bahagikan kepada 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isyak. Jadi berapa jumlahnya? 10 rakaat keseluruhannya solat sunnah rawatib muakkadah. Jadi saya ulangi sekali lagi, solat sunnah rawatib muakkadah bilangannya ada 10 rakaat. Jadi 10 rakaat ini 2 rakaat sebelum solat subuh, 2 rakaat sebelum solat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah solat zuhur, 2 rakaat setelah solat maghrib, dan 2 rakaat setelah solat isyak. Jadi ini adalah solat sunnah muakkadah yang berjumlah 10 rakaat solat sunat yang boleh kita lakukan. Namun kita harus mengetahui juga apakah perbezaannya berkenaan dengan solat sunnah yang muakkadah dengan ghairu muakkadah. Kedua-duanya solatnya sunnah. Solat sunat rawatib yang muakkadah dan solat sunnah rawatib yang bukan muakkadah, kedua-duanya hukumnya dari segi hukum adalah sunnah. Sebab ia ni bukan daripada solat 5 waktu. Jadi solat qabliyah dan ba'diyah hukumnya sunnah. Tetapi sunnahnya di sini ada perbezaan. Yang pertama ni solat sunnahnya dikatakan yang muakkadah, dan yang kedua solat sunnahnya tu dikatakan ghairu muakkadah, yang bukan muakkadah. Dari segi
makna yang terperinci, mari kita lihat apakah maksud muakkadah di sini dan bukan muakkadah di sini. Namun dari segi solatnya, kita katakan dari segi hukumnya sama. Kedua-duanya hukumnya sunnah yang kita lakukan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dari segi makna kita lihat solat sunnah yang muakkadah yang kita baru saja kongsikan sebentar tadi, yang berjumlah 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak, dinamakan solat sunnah muakkadah kerana solat sunnah ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik baginda berada di dalam negeri ataupun di luar. Hadaran wala safaran. Maksudnya hadaran maknanya Nabi tidak keluar di dalam kota, Nabi berada di dalam kota, ataupun safaran, Nabi bermusafir. Jadi dalam keadaan Nabi di dalam kota ataupun sedang bermusafir, Nabi sepanjang hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat sunnah muakkadah yang 10 rakaat yang kita sebutkan sebentar tadi. Jadi sebab itu dinamakan muakkadah. Dinamakan muakkadah. Jadi itu adalah solat sunnah muakkadah yang 10 rakaat. Dan bahagian yang kedua, solat sunnah ghair muakkadah. Solat sunnah ghair muakkadah, kita lihat maknanya yang bukan muakkadah, maka dia adalah opposite yang muakkadah tadilah. Dari segi maknanya kita ketahui solat sunat-sunat yang pernah ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sebagian masa mungkin sedang Nabi bermusafir, mungkin dia tidak melakukannya, ataupun mungkin di dalam negeri dia tidak melakukannya. Dan sebagian masa yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sunnah ghair muakkadah ini. Jadi solat sunnah ghair muakkadah ni berapa jumlahnya? Mungkin ada sebagian penonton jemaah mungkin dah tahu dah belajar. Jadi ini sebagai ulang kaji insya-Allah untuk kita semua. Jadi yang kita sebutkan tadi muakkadah bagian pertama dah 10 rakaat. Bagian kedua ghair muakkadah ini yang bukan muakkadah jumlahnya 12 rakaat. Jumlahnya 12 rakaat. Jadi dia tidak termasuk solat sunat 10 rakaat tadi yang muakkadah je lain. Dia tak campur. Tadi yang 10 rakaat tu kita dah bincangkan. Sekarang kita nak bincangkan pula 12 rakaat yang berlainan daripada yang 10 rakaat awal tadi. Okey, mari kita lihat sama-sama. 12 rakaat solat sunnah rawatib yang bukan muakkadah. Jadi kita slowly kita lihat 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum zuhur. Berlainan dengan yang tadi awal tadi tak sama. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isyak. Jadi jumlahnya berapa? Jemaah semua? Jumlahnya 12 rakaat. Kita ulangi sekali lagi kita lihat. Jadi tadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isyak. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 12 rakaat. Berlainan daripada solat sunnah yang muakkadah tadi yang 10 rakaat. Jadi keseluruhannya kita lihat, keseluruhannya solat sunat rawatib yang berkenaan dengan solat 5 waktu yang kita boleh lakukan sama ada qabliyah sebelum kita mendirikan solat ataupun ba'diyah selepas kita mendirikan solat fardu, jumlahnya ada 22 rakaat. 22 rakaat yang boleh kita lakukan. Jadi solatun liman sya', solat sunnah bagi mereka yang ingin mengerjakannya. Jadi maksud di sini solat sunat yang bagi siapa yang ingin mengerjakannya itu, inilah solat 22 rakaat yang mereka boleh lakukan sepanjang hari, setiap hari, pada setiap waktu yang mereka boleh lakukan selain daripada solat 5 waktu kita. Bayangkan seseorang yang dapat melakukan kesemua solat ini 22 rakaat
selain daripada solat 5 waktu yang dia telah lakukan, yang dia akan lakukan setiap hari, yang 2 rakaatnya subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 4 rakaat isyak dan juga 3 rakaat maghrib. Itu dah 17 rakaat. 4, 4, 4, 12 campur 2, 14 campur 3 maghrib, 17. 17 rakaat itu solat 5 waktu yang dilakukan setiap hari. Kalau campur dengan 22 rakaat sunat yang dia lakukan, dah jadi berapa tu? 22, 17, dah 30, 40, 39. Dah 39 rakaat. Setiap hari seseorang itu dapat mengerjakan ibadah solatnya. Jadi 22 campur 17 dan 39 itu hanya solat-solat fardu dan sunnah yang dia boleh lakukan. Belum lagi kalau dia menambahkan lagi dengan solat duhanya, dia tambahkan lagi dengan solat witirnya, dia tambahkan lagi dengan solat istikharahnya, ditambahkan lagi dengan solat malamnya di waktu malam. Insya-Allah. Begitulah kehidupan orang mukmin yang di mana hidupnya itu mendirikan solat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fardan wa sunnatan, fardu dan sunnahnya. Jadi kalau kita ulangi sekali lagi solat sunat rawatib ghair muakkadah, yang bukan muakkadah, yang ada 12 rakaat tadi, saya ulangi sekali lagi untuk kita mengambil faedah bersama-sama dan mengulang kaji berkenaan dengan waktu solat sunat rawatib ghair muakkadah ini. Jadi kita ada 12 rakaat. 12 rakaat berkenaan dengan solat sunat rawatib yang bukan muakkadah. 12 rakaat ini terdiri daripada 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isyak. Ini yang ghair muakkadah tadi. Jumlahnya 12. Jadi campur dengan 10 tadi yang muakkadah, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib dan 2 selepas isyak. Kalau kita campur keseluruhannya, jadi seseorang itu dia boleh melakukan solat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah sebanyak 22 rakaat setiap hari. Jadi sekarang ni kita akan mengulang kaji sekali lagi solat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah secara keseluruhannya, secara kolektif. 22 rakaat ini sepanjang hari yang boleh dilakukan oleh kita umat Islam sebagai mengukuhkan diri kita, menambahkan amalan ibadah kita, ibadah sunnah selain daripada ibadah fardu yang kita lakukan setiap hari. Jadi kalau dia bangun subuh, dia boleh melakukan sebelum solat fardu subuh, melakukan 2 rakaat solat sunat qabliyah. Kemudian datang waktu zuhur, dia boleh melakukan 4 rakaat solat sunnah qabliyah. Kemudian setelah selesai waktu zuhur, fardu zuhur, kita boleh melakukan 4 lagi rakaat solat sunnah ba'diyah. Kemudian datang waktu asar, lepas masuknya waktu azan, sebelum dia melakukan solat fardu asar, seseorang itu boleh melakukan 4 rakaat solat sunnah qabliyah asar. Kemudian datang waktu maghrib, seseorang itu boleh melakukan 2 rakaat qabliyah sebelum melakukan solat fardu maghrib. Setelah solat fardu maghrib, dia melakukan 2 rakaat lagi solat sunnah ba'diyah. Datang pula masuk waktu isyak. Solat waktu isyak, setelah azan, seseorang itu boleh melakukan 2 rakaat qabliyah. Setelah dia menunaikan solat fardu isyak, dia menunaikan 2 rakaat solat sunnah ba'diyah. Masya-Allah. Begitulah kehidupan manusia setiap hari yang di mana dirinya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salatnya dan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan menaikkan darajat manusia itu dengan ibadah salat kita seharian. Jadi kita lihat ini adalah salat-salat sunnah yang boleh kita lakukan untuk
kita dekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitulah berkenaan dengan solat-solat sunat rawatib. Boleh semua? Insya-Allah. Tapi tak apa, kalau kurang pasti mungkin saya cakap laju sangat ke, boleh ulang balik video tadi. Ulang balik. Kita ulang kaji lagi. Tapi secara ringkasnya saya nak kupaskan selagi tentang berkenaan solat sunat rawatib. Kita katakan solat sunat rawatib ni yang berkenaan dengan 5 waktu, dia ada 2 bahagian, yang dinama solat sunah muakkadah dengan yang bukan muakkadah. Yang muakkadah tu kenapa? Sebab Nabi, solat sunatnya Nabi tidak pernah meninggalkannya, sama ada baik Nabi di dalam negeri ataupun bermusafir di luar negeri. Dan sunat muakkadah ini, yang ghair muakkadah ni bahagian kedua adalah solat sunat muakkadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa-masa yang tertentu. Solat sunat yang pertama tadi muakkadah, kita kata ada 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Yang solat sunat ghair muakkadah, yang bukan muakkadah tadi, jumlahnya ada 12 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isyak. Jadi 10 rakaat yang muakkadah dan 12 rakaat yang bukan muakkadah, dicampurkan semuanya menjadi 22 rakaat solat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah yang boleh dilakukan, insya-Allah. Jadi ini adalah berkenaan dengan solat sunnah, salatun liman sya', solat sunnah yang bagi sesiapa yang ingin mengerjakannya. Jadi itu bahagian yang kedua tadi, yang awal tadi saya sebutkan, 2 bahagian yang kita nak kupas pada hari ini. Bahagian kedua tadi berkenaan dengan solat-solat sunnah rawatib. Bahagian pertama pula sebenarnya pada permulaan hadis ini, ini berkenaan dengan azan dan iqamah, kerana Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam baina kulli azanaini, di antara azan dan iqamah, Jadi kita lihat apakah itu azan dan iqamah. Mari kita kupaskan sedikit berkenaan dengan azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah ini adalah di antara sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum kita melakukan ibadah salat. Jadi ibadah salat ini yang kita setiap hari kita lakukan 5 waktu sehari ini, dari segi sunnahnya pula sebenarnya terbahagi kepada 3 bahagian. Sunnah salat ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, sunnah sebelum melakukan salat 5 waktu. Bahagian kedua, sunnah yang dilakukan ketika kita mendirikan salat 5 waktu. Dan bahagian ketiga adalah sunnah yang kita lakukan setelah kita mendirikan salat 5 waktu. Sebagai contoh, perkara-perkara sunnah yang kita lakukan sebelum kita mendirikan salat, antaranya azan dan juga iqamah. Kemudian bahagian yang kedua, perkara-perkara sunnah yang kita lakukan ketika kita mendirikan salat. Contohnya membaca doa iftitah, contohnya kita membaca surah setelah Al-Fatihah. Ini semua adalah sunnah-sunnah di dalam kita melakukan salat tersebut, 5 waktu tersebut. Kemudian salat sunnah, perkara-perkara sunnah yang kita lakukan pada bahagian yang ketiga setelah kita menyelesaikan salat 5 waktu kita. Contohnya seperti kita berzikir, kita menyebut tasbih dan sebagainya. Ini adalah di antara salat-salat sunnah yang kita lakukan, perkara-perkara sunnah yang kita lakukan setelah kita mendirikan salat 5 waktu. Jadi kita balik kepada perkara yang pertama tadi, perkara-perkara sunnah yang kita lakukan sebelum kita mendirikan salat 5 waktu. Ini adalah topik kita berkenaan dengan azan dan iqamah. Jadi kita nak kupaskan secara ringkas. Dari segi definisi dahulu. Dari segi bahasa, makna azan dan iqamah ini adalah pengumuman, announcement, ataupun dalam bahasa Arabnya al-i'lam. Bahasa Arabnya maksudnya al-i'lam. Dari segi bahasa Melayunya kita kata pengumuman lah, announcement lah, English kan kita katakan, announcement, pengumuman. Azan itu pengumuman, iqamah juga pengumuman. Azan is an announcement, iqamah juga announcement.
Jadi apa beza announcement azan, pengumuman azan dengan pengumuman iqamah? Perbezaannya adalah pengumuman azan itu bila kita melakukan azan untuk menandakan telah masuk waktu solat tersebut, dan iqamah pula pengumuman bahawasanya kita akan mendirikan solat fardu tersebut. Itu perbezaannya azan dan iqamah. Dari segi bahasa kedua-duanya bermakna yang sama, bermakna announcement, bermakna pengumuman. Tapi dari segi makna syariah, azan itu pengumuman tanda telah masuknya waktu solat. Kemudian iqamah pula pengumuman bahawasanya kita akan mengerjakan solat fardu tersebut. Itu maksudnya iqamah. Dari segi hukum pula, kedua-duanya adalah sunnah muakkadah. Kedua-duanya adalah sunnah. Azan kita lakukannya sunnah, iqamah juga kita lakukannya juga sunnah. Akan tetapi sebenarnya azan dan iqamah ini adalah sunnah bagi sesiapa sahaja yang ingin mendirikan salat 5 waktu, sama ada dia mendirikannya berjamaah atau mendirikannya bersendirian. Dia tak semestinya azan qamat nak kena pergi masjid baru boleh azan. Nak kena pergi masjid baru boleh iqamah. Dia bukan begitu. Namanya azan dan iqamah dari segi hukumnya adalah sunnah. Ianya sunnah bagi sesiapa yang ingin mengerjakan solat 5 waktu. Dia tidak semestinya kita kena hanya dengar azan dan iqamah di masjid sahaja. Kita boleh sahaja melaungkan azan dan melaungkan iqamah di rumah kita masing-masing jika kita ingin mendirikan solat 5 waktu. Mari kita lihat dari segi fadilatnya pula. Dari segi fadilatnya, Allah SWT telah berfirman di dalam surah Fussilat ayat yang ke-33, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ayat Fussilat, surah Fussilat ayat yang ke-33, Allah SWT berfirman, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya. Tidak ada yang lebih baik perkataannya. Wa man ahsanu qawla, daripada orang yang menyeru kepada Allah, mimman da'a ila Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang salih, wa amila salihah, sambil berkata wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang Islam. Di dalam ayat ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ara hadhil ayah nuzilat fil muadzinin, aku melihat ayat ini diturunkan untuk orang yang melakukan azan dan juga iqamah. Jadi orang melakukan azan dan juga iqamah ini adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat tadi, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Jadi itu adalah kelebihan orang yang melakukan ibadah azan dan juga iqamah. Dan banyak lagi sebenarnya fadilat-fadilat azan dan iqamah yang boleh kita pelajari. Di antaranya hadis yang kita sebutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddam wal muadzin yughfaru lahu mada sautihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis ini, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna 'alas saffil muqaddam, berselawat kepada mereka yang berada di saf pertama, yang berada di saf hadapan. Wal muadzinu, dan juga yang melakukan azan, yughfaru lahu, diampunkan dosa-dosanya, mada sautihi, sepanjang suaranya melaungkan azan tersebut. Wal muadzinu, muadzin, yughfaru lahu, dimaafkan dosa-dosanya, mada sautihi, sepanjang mana suaranya melaungkan azan. Jadi muazzin ni orang yang melaungkan azan dan iqamah, dipanggil muazzin. Tapi kita juga memanggilnya sebagai Bilal.
Bilal ni diambil daripada nama sahabah yang masyhur yang kita tahu kan, Bilal bin Rabah. Ni sahabat namanya Bilal bin Rabah kerana dia adalah muazzin Rasulullah SAW pada zaman Rasul SAW. Jadi kita namakan orang yang melakukan azan dan iqamah itu Bilal. Sedangkan istilahnya yang tepat adalah muazzin. Maknanya muazzin itu orang yang melaungkan azan dan juga iqamah. Tapi tidak salah kalau kita menamakannya juga Bilal, mengambil nama baik Bilal bin Rabah sebagai Bilalnya, muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah maksud azan dan juga maksud iqamah dan juga fadilat-fadilatnya daripada ayat Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan tadi, ini adalah dari segi hukumnya juga pula adalah sunnah. Jadi sunnah ni kita lakukan, tidak semestinya kita mesti berada di masjid ataupun kita mesti melakukannya, mendirikan solat jemaah, tidak. Hatta kalau kita di seorang-seorang, kita seorang di rumah, kita boleh melaungkan azan, kemudian kita melaungkan iqamah. Itu kita hidupkan suasana rumah kita dengan sebutan zikir dan sebutan memanggil kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta buat diri kita sendiri. Sebab tak ada orang mungkin lain kat rumah, mungkin hanya kita saja yang dirikan salat, tapi kita hidupkan rumah kita dengan zikir, dengan laungan takbir dan laungan syahadah, laungan mengajak kepada salat, agar rumah kita sentiasa hidup dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita boleh mengajak keluarga kita untuk mendirikan solat berjemaah sama-sama, dan kita juga melaungkan azan, dan kita mengajar anak-anak kita melaungkan azan dan iqamah. Begitulah suasana di rumah di mana kita mendirikan solat berjemaah sama-sama dan kita menghidupkan sunnah azan dan iqamah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Alhamdulillah. Jadi ini adalah sunnah yang patut kita praktikkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita. Selain daripada itu, mari kita lihat apakah setiap solat itu harus kita ataupun disunahkan kita melakukan azan ataupun iqamah. Jadi setiap solat yang kita lakukan, sama ada solat 5 waktu ke ataupun sebagainya. Jadi apakah solat-solat yang disunahkan untuk kita melaungkan azan, dan apakah solat-solat yang disunahkan untuk kita melaungkan iqamah? Mari kita semak pula bahagian ni. Bahagian di mana qismun dari segi bahagian solat dari segi melaungkan azan dan juga iqamah. Bahagian solat dari segi melaungkan azan dan juga iqamah. Ini terbagi kepada 4 bahagian. Terbahagi kepada 4 bahagian. Jadi bahagian solat yang terdiri daripada bahagian solat yang dikaitkan dengan melaungkan azan dan iqamah. Bahagian pertama adalah di mana disunatkan untuk kita melaungkan azan dan juga iqamah. Itu bahagian pertama. Bahagian di mana solat-solat yang disunahkan untuk kita melaungkan azan dan juga iqamah. Apakah solat-solat tersebut? Pada bahagian pertama, solat 5 waktu, as-salatul maktubah, dan juga solat Jumaat. Inilah solat 5 waktu kita, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, dan juga solat Jumaat. Ini adalah solat-solat yang di mana disunahkan untuk kita melaungkan azan dan juga iqamah, kedua-duanya sekali. Jadi tak kira lah kita dekat rumah ke, kat masjid ke kita solat, kita kat luar ke, kita kat office, kan? Kita boleh melaungkan azan, kemudian kita solat sunnah yang kita telah pelajari tadi, qabliyah, kemudian kita iqamah, kemudian kita solat fardu tersebut. Selepas itu kita mendirikan solat sunnah ba'diyah pula. Jadi itu adalah bahagian pertama. Bahagian solat yang disunahkan azan dan iqamah, bahagian pertama iaitu solat 5 waktu dan solat Jumaat. Bahagian kedua, bahagian solat yang disunahkan untuk kita melakukan iqamah sahaja, tanpa azan.
Bahagian kedua adalah bahagian solat yang di mana kita disunahkan untuk melaungkan iqamah saja dan kita tidak disunahkan untuk melaungkan azan. Solat apa tu agak-agak? Saya kasih berikan waktu sejenak untuk jemaah fikirkan sama-sama. Cuba teka. Solat apa tu yang kita disunahkan iqamah saja, tak disunahkan azan? Agak-agak tahu tak? Dia adalah solat jamak. Solat jamak. Jika seseorang itu melakukan solat jamak, Zuhur dan Asar misalnya, kan? Ataupun takdim, ataupun solat jamak Asar dan Zuhur misalnya, takhir. Jadi dia mendirikan solat Zuhur, kan, dia ada azan. Kemudian dia solat Zuhur dengan niat dia takdim. Sebelum tu dia iqamah lah, kan, azan. Dia lakukan azan untuk solat Zuhur, kemudian dia lakukan iqamah untuk solat Zuhur. Setelah dia menyelesaikan solat Zuhurnya, untuk dia melakukan solat Asar takdimnya bersama dengan Zuhur, dia tidak disunahkan untuk melakukan azan. Dia hanya disunahkan untuk melakukan iqamah sahaja. Ni contoh solat yang disunahkan untuk kita melakukan iqamah saja tanpa azan. Baiklah. Ada lagi tak agak-agak? Ada lagi tak? Kira-kira ada juga. Ada juga satu lagi. Itulah solat qada. Solat qada kita yang mutawaliyah. Yang bersambung. Yang kita ada banyak solat qada. Contohnya mungkin kita nak solat qada Zuhur. Jadi kita dah solat Zuhur. Kita nak qada Zuhur yang semalam contohnya. Jadi kita melakukan iqamah sahaja tanpa azan. Ataupun kita dah salat Isyak pada malam harinya, tetapi kita tidak sempat melakukan salat Maghrib sebelumnya dan salat Asar. Jadi kita disunatkan untuk melaungkan azan dan iqamah untuk salat Isyak. Tapi setelah kita selesai salat Isyak, kita nak qada Maghrib, disunahkan untuk kita melakukan iqamah sahaja. Itu contoh bagi bahagian kedua. Bahagian solat yang disunahkan iqamah sahaja, tidak disunahkan kita melakukan azan. Bahagian ketiga adalah bahagian solat yang disunahkan untuk kita membuat panggilan sahaja tanpa kita melaungkan azan dan juga iqamah. Qismus salah, bahagian salat yang disunahkan untuk kita membuat panggilan. Panggilan maksudnya nida. Kita membuat seruan. Tidak disunahkan untuk kita melakukan azan, tidak sunnah juga untuk kita melakukan iqamah. Agak-agak apa maksud ni? Kita membuat seruan sebelum solat. Kita tidak disunahkan untuk melaungkan azan, tidak disunahkan untuk melaungkan iqamah. Agak-agak solat apa tu? Teka. Saya kasih masa beberapa saat ni. Mesti ada yang dah tahu, ada yang dah belajar dah. Ataupun ada mungkin yang dah cuba dapatkan jawapan dia. Dah dapat jawapan dia. Apakah solatnya? Solat sunnah yang disyariatkan untuk melakukannya berjamaah. Disyariatkan sunnah untuk melakukannya secara berjamaah. Contohnya solat hari raya. Contohnya solat tarawih. Jadi ini adalah solat-solat yang kita lakukan yang tidak disunahkan untuk kita melaungkan azan dan juga iqamah. Dan juga solat fardu kifayah, iaitu solatul janazah. Jadi bila kita melakukan solat jenazah, kita melakukan solat sunnah hari raya, kita tak ada azan, tak ada iqamah, tapi kita melakukan nida, salatul janazah, athabakumullah, ataupun salatul Aid, athabakumullah contohnya. Jadi itulah maksudnya panggilan nida. Salatul tarawih rahimakumullah. Jadi kita lihat
Bilal ketika imam sudah memberi isyarat untuk kita memulakan solat tarawih, contohnya di bulan Ramadan, kita tak ada disunahkan melaungkan azan ataupun iqamah, tetapi kita disunahkan melaungkan nida ataupun panggilan ataupun seruan bila kita ingin memulakan solat tarawih tersebut. Jadi ini adalah sunnah. Jadi sunnah ini juga boleh kita lakukan jika kita solat sendirian. Sebabnya solat sunnah hari raya contohnya ataupun solat sunnah tarawih boleh dilakukan di masjid ataupun boleh dilakukan di rumah. Sama ada di rumah berjemaah ataupun sendirian juga. Jadi kalau kita solat raya bersendirian di rumah ataupun kita solat tarawih bersendirian di rumah, kita boleh disunahkan. Bukan hanya boleh tetapi sebenarnya disunahkan untuk kita melakukan nida, melakukan seruan sebelum kita memulakan solat tersebut. Jadi kita di rumah kita pun memulakan seruan. Salatut tarawih rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun diri dan kemudian kita mulakan solat tarawih kita. Itu bahagian yang ketiga, solat sunnah yang disunat, bahagian solat yang ketiga, bahagian solat yang disunahkan untuk kita melakukan seruan, tidak disunahkan kita melakukan azan dan juga tidak disunah kita melakukan iqamah. Bahagian yang keempat yang terakhir, bahagian salat berkenaan dengan melaungkan azan dan iqamah. Bahagian yang keempat adalah bahagian di mana bahagian salat yang tidak disunahkan untuk kita melakukan apa-apa, baik azan, baik iqamah ataupun nida, seruan. Tidak disunahkan untuk kita melakukan apa jua bentuk azan, iqamah ataupun nida. Itu adalah salat-salat sunnah yang tidak disyariatkan untuk kita melakukannya secara berjamaah. Contohnya salat rawatib tadi, salat qabliyah, salat ba'diyah ataupun salat duha, salat istikharah, salat tahiyatul masjid. Ini semua salat-salat yang tidak disyariatkan untuk dilakukannya secara berjemaah, tidak disunahkan. Jadi bila kita melakukan solat duha, contohnya kita solat tahiyatul masjid contohnya, ataupun kita solat qabliyah contohnya, kita tidak perlu melakukan apa jua seruan ataupun azan ataupun iqamah. Kita hanya perlu kita niat, kemudian kita terus mendirikan solat tersebut. Tidak ada seruan, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Ini adalah 4 bahagian yang di mana berkaitan dengan azan, melaungkan azan dan juga iqamah. Bahagian pertama tadi disunatkan azan dan iqamah. Bahagian kedua, bahagian solat yang disunatkan iqamah sahaja tanpa azan. Bahagian ketiga, bahagian yang di mana disunatkan kita membuat nida, panggilan, tidak disunatkan azan maupun iqamah. Dan bahagian keempat, bahagian salat yang tidak disunahkan untuk melakukan azan maupun iqamah maupun nida ataupun seruan. Jadi ini adalah bahagian-bahagian salat berkenaan dengan salat yang berkenaan dengan melaungkan azan maupun iqamah. Jadi ini adalah sunnah azan dan iqamah yang di mana kita moga-moga kita dapat faedah daripadanya, dan lebih penting lagi kita mengamalkan. Kita mengamalkan ibadah yang kita sebutkan tadi. Jadi secara keseluruhannya ingin kita ringkaskan berkenaan dengan hadis yang telah kita pelajari pada hari ini. Hadis berkenaan dengan sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara azan dan iqamah terdapat salat bagi mereka yang ingin untuk mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita pelajari dari hadis ini 2 perkara. Yang pertama berkenaan dengan azan dan iqamah. Yang kedua berkenaan dengan salat-salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Jadi dua-dua perkara ini kita mendoakan agar Allah SWT memberikan kita istiqamah, memberikan kita kesabaran dalam kita melakukan ibadah sunnah ini, agar Allah SWT menjadikan kita hamba yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita dan di dalam sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mendapatkan manfaat daripada pelajaran hari ini. Moga kita juga
dapat mengamalkan dan dapat istiqamah dalam melakukan amal ibadah kita, dalam azan dan iqamah kita, dalam solat sunnah nawafil kita, solat sunnah rawatib kita, qabliyah dan ba'diyah kita, di samping kita memperkasakan solat 5 waktu kita dengan solat dan ibadah azan dan iqamah ini. Insya-Allah Subhanahu wa taala kita jumpa lagi pada bulan hadapan, minggu yang keempat, di dalam pelajaran pengajian kitab hadis baginda, pilihan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.